A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, selamat datang ke sembang-sembang SMB pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan sudi makan masa untuk sama dengan kami dalam program Sembang SMB. Saya Muhammad Zaki Ajalim dari moderator anda, dan topik yang kita kongsikan pada pagi ini adalah pembudayaan pembayaran norma baru. Baiklah tuan-tuan dan puan, sebelum saya serahkan kepada penceramah, sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang dibincangkan, sila hantarkan soalan tuan-puan di ruangan chat yang berada di Zoom dan yang berada dengan FB Live di ruangan komen. Kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan dan sekiranya masih ada masa lagi, insyaAllah soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-puan juga layak untuk menerima e-sijil pernyataan pada penghujung sesi dengan melengkapkan maklumat satu maklumat yang diminta melalui QR code juga link yang akan diberikan nanti. Dan di akhir sesi kita akan adakan sesi pop quiz di mana 3 soalan mudah akan dikemukakan, dan untuk menyertai pop quiz ini tuan-puan perlulah menjawab dengan pantas dan tepat. Di mana pemenang akan menerima hadiah berupa cendah hati daripada SMB berupa voucher Taman Lila Tersenggur bernilai RM10 seorang melalui email yang akan dihantar nanti. Alright. Dan untuk bersama dengan kami pada pagi ini adalah ceramahnya Encik Zulkifli Abdul Talib, itu pengurus di Bank Negara Malaysia Terengganu. Dan sedikit makluman kita dengan beliau. Beliau berasal dari Sungai Petani Kedah dan Encik Zul merupakan graduan ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga memulakan kerjaya sebagai seorang pensyarah sambilan di sebuah kolej swasta di Ibu Negara, dan beliau kemudian berpindah ke sebuah kolej swasta di Ibu Negara. Beliau juga berpindah ke sebuah institusi perbankan Islam sebagai penolong pengurus. Beliau kemudiannya berhijrah ke Bank Negara Malaysia sebagai eksekutif kanan di Jabatan Perbankan Islam dan Takaful, dan seterusnya di Jabatan LINK dan pejabat BNM. Di jabatan ini beliau telah ditugaskan Pejabat BNM Pulau Pinang dan kini di Pejabat BNM Kuala Terengganu. Antara objektif utama pejabat BNM Kuala Terengganu adalah untuk memperkasakan pengguna kewangan di wilayah Pantai Timur dan telah berkhidmat di Bank Negara selama 13 tahun. Cukup pengalaman Cik Zul. Assalamualaikum Cik Zul. Waalaikumsalam Cik Zaki, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Cik Zul? Sihat nampaknya. Okey, Cik Zul, terima kasih Cik Zul kerana sudi bersama dengan kami dalam program Sembang SMB, dan tajuk diberikan kepada Cik Zul untuk dikongsikan bersama dengan pendengar kita adalah pembudayaan pembayaran norma baru. Silakan Cik Zul. Okey, terima kasih kepada Cik Zaki di atas penerangan sebuah ringkas mengenai taklimat saya hari inilah. Sekejap saya share skrin. Alright. Okey, Cik Zaki nampak skrin saya ni? Yes, Cik Zul, nampak. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada pihak SNB kerana menjemput Bank Negara untuk berkongsilah hasrat ataupun inisiatif yang kita buat dalam menggalakkan pembayaran norma baru ataupun pembayaran tanpa tunai. Jadi saya harap semua para pendengar kita sihat hendaknya. Kita mengambil berkat lah hari Jumaat hari ini. Jadi mana yang belum dapat vaksin tu, jadi saya harap bersabarlah sementara menunggu vaksin, dan semoga pagi ini kita diberkati dan juga kita dilindungilah daripada COVID-19 ni. Okey, sebelum saya boleh mulakan taklimat saya ni, saya nak ada sedikit konteks setting lah. Yang pertama, kita nak buat benda ni secara santai saja, secara bersembang saja, sembang Jumaat kan. Kemudian saya nak bawa para pendengar ni, audien ni kepada apa kita panggil back to basic. Jadi taklimat kita hari ini lebih kepada benda asas mengenai e-payment, dan niat kita sebenarnya kita nak menggalakkan supaya masyarakat ni beralih kepada pembayaran tanpa tunai. Jadi kita takkan pergi terlampau detail mengenai sistem keselamatan ke ataupun sistem pembayaran tanpa tunai itu sendiri. That one mungkin kita kena jemput
pakar yang lebih arif mengenai sistem pembayaran tanpa tunai, tapi kami lebih kepada ke arah untuk menggalakkan penggunaan. Okey. Jadi kita boleh mula. Saya pergi ke slide pertama saya. Okey. Jadi fokus kita pada pagi ini ada 3 saja yang saya akan terangkan secara secara ringkas lah. Yang pertama, sebelum tu sekejap ya. Okey. Yang pertama kita cuba sekejap ya Allah. Okey. Sebenarnya ada 3 agenda utama untuk kita terangkan pada pagi ini. Yang pertama, kita nak menerangkan mengenai mod-mod pembayaran tanpa tunai yang ada di Malaysia. Yang kedua, kita akan terangkan mengenai kepentingan dan juga kebaikan. Kalau kita beralih kepada e-payment, apa kebaikan pada kita sebagai pengguna dan juga sebagai peniaga. Dan yang terakhir, ini tajuk asal yang saya dapat, which is keselamatan. Tajuk asal yang diberikan pada saya ni sebenarnya, selamat ke pakai pembayaran tanpa tunai ni? Kalau selamat, bagaimana selamatnya? Jadi ini antara benda yang kita akan bincangkan. Tetapi terlebih dahulu saya nak tekankan di sinilah. Sebenarnya bila kita buat e-payment ni, pembayaran tanpa tunai ni, kita bukanlah berniat ataupun kita nak gantikan wang tunai itu dengan pembayaran e-payment elektronik. Bukan, kita bukan nak gantikan duit. Kita lebih kepada nak menyediakan alternatif kepada wang tunai, which is wang tunai ni dia ada kekurangan dia sendiri, tapi bila kita nak perbaikinya tu kita perkenalkan e-pembayaran. So e-pembayaran ni, pembayaran tanpa tunai ni, dia ada beberapa kelebihan yang tak ada dekat wang tunai. Jadi untuk mempertingkatkan kecekapan, mempertingkatkan aspek keselamatan dalam berurus niaga, kita perkenalkan pembayaran elektronik sebagai alternatif kepada wang tunai. Okey. Jadi kita pergi kepada topik yang pertama. Ini adalah lanskap pembayaran tanpa tunai yang ada di Malaysia. So kita tengok yang pertama, kita pergi kepada Duit Now QR dan juga e-wallet tu. Sebenarnya samalah. So Bank Negara Malaysia, PENET dan juga industri telah pun kita perkenalkan apa yang kita panggil sebagai Duit Now QR. Jadi Duit Now QR ni, kalau kita tengok statistik penggunaan telefon bimbit di Malaysia, sebenarnya secara mudahnya kebanyakan orang dewasa di Malaysia ni ada lebih daripada 1 handphone. Dan kemudian kadar penembusan internet pun melebihi paras yang biasalah. Maknanya kat sini semua orang ada handphone, semua orang ada langganan internet di handphone tersebut. Jadi handphone tersebut boleh juga kita tambahkan lagi dia punya fungsi. Sebab kita tengok apa cara untuk kita galakkan penggunaan. So kat sini orang dah terbiasa pakai handphone. Jadi dalam handphone tu, apart from kita guna sebagai alat komunikasi, kita nampak dia boleh digunakan sebagai alat untuk membuat pembayaran ataupun menerima pembayaran. Jadi kita cari jalan untuk kita menggalakkan migrasi e-payment tu, nak meningkatkan penggunaan tu melalui penggunaan handphone tadilah. Sebab alang-alang semua orang dah ada handphone, why don't kita tambah sikit dia punya function tu guna untuk buat pembayaran. Jadi kita perkenalkan Duit Now QR. So sekarang ni Duit Now QR, mana-mana bank, kita dah ada interoperasi antara bank dan juga penyedia e-wallet. Jadi kalau Cik Zaki, tuan-tuan dan puan-puan, perasanlah kalau pergi ke kedai, kadang-kadang ada stiker dia letak ni, tu National Code QR yang colour pink tu, dia tulis Duit Now QR, kemudian nama bank kat bawah tu. Ataupun ada juga setengah kedai mamak contohnya dia letak Touch 'n Go ke, GrabPay ke ataupun Boost. Kalau dulu Duit Now ni ataupun e-wallet ni, saya ada Touch 'n Go, saya cuma boleh bayar kepada kedai yang ada Touch 'n Go saja. Maknanya saya buka handphone, saya scan Touch 'n Go saja. Tapi sekarang ni Touch 'n Go boleh scan kepada Maybank QR, Maybank QR boleh scan kepada Touch 'n Go dan sebaliknya. Dan juga bank-bank lain lah. In fact, baru-baru ni kita juga ada buat cross border. Duit Now QR kita ni boleh digunakan di Thailand. Tetapi hanya ada satu bank sahaja yang menggunakan, yang menawarkan fungsi tersebut di Thailand lah, which is public bank. So jumlah minimum, kalau kita nak bayar, orang tanya Cik Zul berapa ringgit minimum yang nak guna untuk bayar ni, seminimum boleh, which is kalau tak salah saya 10 sen pun kita dah boleh bayar menggunakan Duit Now QR. So tak perlu lagi kita ada cash yang banyak.
dia memang sangat memudahkan because semua orang ada handphone kan. So takkan handphone kita tu kita nak guna untuk buka Facebook, tengok YouTube, jawab WhatsApp. Why don't kita memanfaatkan, memaksimumkan penggunaan telefon bimbit tadi tu. Jadi kita harap generasi baru ni, generasi muda ni yang memang tersedia maklum, dia orang memang hidup dengan gadget, termasuklah saya hidup dengan gadget, tak ada gadget tak boleh, tak ada handphone memang tak boleh hidup. Jadi saya banyak menggunakan duit QR ni lah, dan saya rasa sangat memudahkan. Jadi kita rasa ini satu peluang kepada peniaga juga. Nanti kita terangkan kenapa para peniaga perlu beralih kepada pembayaran tanpa tunai menggunakan duit QR. Okay. Yang kedua adalah kad pembayaran ataupun terminal point of sale lah. Ini dah lama dah terbiasa pakai kad debit ataupun kad ATM kita tu lah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Cik Zaki sendiri pun, kad ATM kita tu sebenarnya adalah duit. Kita tak payah pergi ke ATM untuk keluarkan duit lepas tu berbelanja pula. Tak payah. Kita cuma gunakan kad ATM kita tu sebagai duit. Tapi kita kena pergi ke tempat ataupun kedai yang ada pos terminal lah untuk kita gunakan. So ada dua cara untuk guna. Yang pertama kita swipe dan kita masukkan nombor PIN. Itulah dia punya keselamatannya lah, nombor PIN. Yang keduanya pula lagi mudah, kita tak payah letak nombor PIN, kita cuma pay wave je, kita wave je tanpa sentuh. Kita lalukan kad kita di atas dia punya sensor tu, jadi pembayaran dapat dibuat. Tak sampai 2 saat pun dah selesai kita punya transaction. Jadi itu antara instrumen e-payment yang ada. So of course lah, kalau kita tengok dekat kad kita tu kan ada tulis My Debit, ada tulis Visa dan juga ada tulis Master. Itu dia punya penyedia perkhidmatan lah. So My Debit ni Malaysian Debit lah. So yang diselia oleh PayNet. PayNet ni anak syarikat Bank Negara Malaysia yang mengawal selia urusan pembayaran elektronik di Malaysia ni lah. Jadi begitu juga macam handphone tadi, kita tengok statistik. Sebenarnya kalau tuan-tuan perasan lah, semua orang ada lebih daripada satu kad ATM. Saya sendiri ada 3. Sebab apa? Bila kita berurusan dengan bank, kita buat pinjaman ke apa ke, bank akan minta kita untuk buka akaun supaya dia boleh transferkan duit pinjaman kita, kan? Dan kita akan dibekalkan dengan kad debit tadilah. So kad debit tu kita boleh guna untuk membuat pembayaran. Jadi kita tak perlu lagi pergi ke ATM. Nanti saya akan terangkan kita pergi ke topik seterusnya, kenapa kita nak menggalakkan penggunaan pembayaran tanpa tunai ni. Dan instrumen yang terakhir ni adalah mengenai bil dan juga pembelian online. So nampak tak perasan dekat sini, kalau saya batas balik sikit, nampak mod pembayaran tanpa tunai ni kita ada ikut kepelbagaian. Maksud dia kita tengok setiap urus niaga tu macam mana kita nak memudahkan urusan urus niaga kita tu, objektif kita nak buat transaksi tu dengan instrumen yang ada. So kalau kita nak membeli barang, kita boleh pakai handphone kita. Kalau kita tak ada handphone, kita nak buat pembayaran tapi kita ada kad ATM kita, kad debit, kita boleh pakai kad kita. Dan yang terakhir, kalau kita ada niat untuk membayar bil. So bil ni kita nak kena ambil bil lah kan, invoice bil tu, TMB ke apa ke. So dekat situ kita nak kena key in nombor akaun dan sebagainya. So kat mana kita nak bayar? Kita boleh bayar menggunakan perbankan internet. So kita kena buka internet banking kita, kita pun key in. Tapi ada juga bila penyedia perkhidmatan lah, dia tak ada dalam senarai bila bank tersebut. Contohlah, saya ambil contoh, katalah bank ABC. So dalam bank ABC ni saya nak bayar syarikat air Terengganu, nak bayar air Terengganu. So saya pun buka bank ABC saya tengok dia tak ada dekat dalam tu. Jadi kita perkenalkan apa yang kita panggil sebagai JomPay. So tak kisah bank apa yang tuan-tuan pakai, dia ada dekat dalam sistem JomPay. Kita cuma kena key in dia punya bila kod dan terus buat pembayaran. Jadi sangat mudah. Dan yang keduanya adalah pembelian online melalui FPX. Siapa kat sini yang tak ada pengalaman langsung dengan Shopee? So, saya tak pernah ada pun app Shopee dekat dalam handphone tu. Ataupun tak pernah buat pembayaran online lah. Tak pernah beli barang online. Ada tak? Mustahil tak ada kan? Kebanyakan orang, in fact anak saya yang 9 tahun pun dah ada akaun Shopee. Tapi dia tak ada duit lah untuk beli. So dia akan minta dekat saya. So kalau tuan-tuan perasan, bila tuan-tuan
dah pilih barang, dah masukkan dalam kad tu, kemudian tuan-tuan nak buat pembayaran, pergi dekat bahagian pembayaran tu, tengok ada berapa pilihan untuk kita bayar. Kaedah, ada yang diminta kita bayar menggunakan Shopee Pay, ada yang diminta kita bayar guna Shopee yang installment tu, ada juga yang diminta kita bayar guna kad kredit ataupun kad debit. Dewan kita key in lah kad kita tu kan. Dan yang terakhir, ada juga diminta untuk kita bayar melalui perbankan internet. Sila pilih bank anda. Itulah FPX. Financial Process Exchange, di mana kita akan pilih, saya pilih bank saya, CIMB contohnya, so saya akan key in kan, saya pilih CIMB, dia akan bawa kita ke page internet banking CIMB. Kat situ kita akan isikan maklumat kita semua. So nampak tak, pembayaran tanpa tunai ni, from whatever system yang ada yang saya sebutkan tadi ni, memudahkan urus niaga kita bila kita nak buat apa-apalah, nak membeli ke, nak transfer duit ke dan sebagainya. Okey ya. So nampak di sini ya. Okay, kalau saya boleh teruskan. Ini adalah 3 petunjuk bila kita kata norma baru ni of course pasca COVID lah. So kita telah berdepan dengan COVID-19 yang berlanjutan sampai kini. Walau bagaimanapun, kita berdasarkan data yang kita ada, kita nampak pembayaran tanpa tunai ni semakin mendapat perhatian, semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat dan dipacu oleh pandemik COVID-19 ini sendirilah. Yang pertama, macam saya sebutkan tadi mengenai Shopee kan, so bila orang tak boleh keluar rumah, orang tak boleh membeli barang secara fizikal, tak boleh pergi kedai, tak boleh pergi mall, even nak beli screwdriver pun terpaksa beli melalui online. Betul tak? So kat mana petunjuk tu ada, kita tengok transaksi FPX yang pertama tadilah. So kebanyakan syarikat yang menyediakan perkhidmatan pembayaran online ni, Shopee ke Lazada ke whatever lah, yang orang beli secara online, farmasi ke contohnya, so dia punya transaction FPX tu berganda. Walaupun kita duduk dalam keadaan ekonomi kita tak berapa nak baik sebab COVID kan, sebab pandemik kan. Jadi kalau tengok kat sini, transaksi bagi bulan Mac hingga September 2020 last year mengatasi transaksi sepanjang tahun 2019. Menunjukkan betapa berganda, betapa banyaknya transaction ataupun urus niaga yang dilakukan secara atas talian lah. Dan yang kedua saya ada soalan sikit. So bila kali terakhir tuan-tuan dan puan-puan pergi ke ATM untuk keluarkan duit? Kalau ada, berapa kerap berbanding dengan sebelum ni? Ni saya bagi contoh lah. Kita ada buat satu projek yang kita panggilkan cashless Redang di Pulau Redang, Terengganu. So sebelum COVID-19, sebelum kita datang untuk buat program, dia orang ni tak ada ATM. So bila tak ada ATM, dia terpaksa keluar ke bandar, ke Kuala Terengganu untuk keluarkan duit. So ada seorang penduduk ni, dia cikgu, so dia akan keluarkan separuh daripada gaji dia setiap bulan. Gaji cikgu berapa? Dalam 10,000 kot kan, contohlah gaji 10,000, so dia keluarkan 5,000, bawa balik 5,000 cash ke rumah. So dia ada masalah nak menyimpan duit tu, kadang-kadang dia pun tak ingat mana dia letak, ada ketika duitnya hilang, tercicir dan juga kena makan anai-anai. Itu satulah. Dan yang keduanya, apabila berlakunya COVID, dia orang ni dah tak boleh keluar. So apa yang dia orang buat? Macam mana dia orang nak dapatkan duit tu? Alhamdulillah, setahun sebelum berlakunya COVID-19, kita ada buat program lah, 2018-2019 kita ada buat program, kita panggil cashless Redang. Dia minta ATM, kita tak kasih ATM, tapi kita migratekan penduduk Pulau Redang ni kepada e-payment. So kedai-kedai kat situ kita sediakan post terminal. Ni kita berkolaborasi dengan beberapa bank lah dekat sana, dan ada juga yang mana kedai kita juga sediakan duit now QR lah kepada penduduk kat situ. Mana yang tak ada akaun, kita bantu untuk buka akaun. So apabila berlaku COVID-19 bulan 3 last year kan, so dia orang ni dah mula-mula terpaksalah pergi ke bandar untuk ambil duit, tapi bila dah kena lockdown, so dia orang semua terpaksa migrate. Orang kata boleh membiasakan diri untuk menggunakan pembayaran tanpa tunai. Jadi feedback yang kita dapat, terima kasih Bank Negara sebab bantu. Kami tak perlu lagi pergi ke bandar.
In fact, kedai-kedai kat sini semua dah boleh terima kad dan juga duit now. So kita scan bayar je. Itu feedback yang kita dapat. Dan bila kita check transaction tu, alhamdulillah berlaku peningkatan yang sangat besar, 19% dalam tempoh yang pendek tu. Penggunaan pembayaran tanpa tunai meningkat sebanyak 19%. Lebih kurang dalam RM280,000 macam tu jumlah transaksi. Yalah, untuk penduduk yang kurang 3,000 orang kan, kira besar lah tu untuk tempoh 3 bulan ataupun 2 bulan. Jadi itu adalah petunjuk kedua di mana orang dah tidak lagi pergi ke ATM sebab mereka dah beralih kepada pembayaran tanpa tunai tadi. Untuk apa lagi dah nak pergi ATM kan, sebab orang kata apa, pembayaran tu boleh dibuat secara talian. Dan yang ketiga, kita tengok ni peniaga termasuklah peniaga mikro, dia orang ni semakin menerima pembayaran menggunakan duit now QR tadilah. Sebelum ada duit now QR, kita panggil apa yang Maybank sediakan tu, QR Pay. Jadi semua peniaga ni, dulu kita ada lebih kurang 281,000 peniaga. Selepas COVID meningkat menjadi 606,000 peniaga setakat Ogos last year. Data terbaru yang saya terima setakat Januari tahun ini sudah lebih kurang 800,000. Dekat sejuta dah. Maknanya kedai-kedai ni dah banyak menerima pembayaran menggunakan duit now QR. So terpulang kepada kita sebagai pengguna untuk pakai atau tidak. Jadi macam saya cakap di awal session saya tadi ni, tujuan saya hari ini adalah untuk menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan, untuk meracun fikiran tuan-tuan dan puan-puan supaya beralih kepada e-payment, kurangkan penggunaan cash tu. Okey, mungkin kita boleh pergi ke slide seterusnya. So ini slide kita nak bercakap mengenai kepentingan ataupun kebaikan menggunakan pembayaran tanpa tunai ni, terutama sekali dalam situasi COVID-19 sekarang ni. Jadi kita tanya diri kita sebagai peniaga ataupun kita sebagai pengguna, macam saya pengguna tegar. Bagaimana untuk kita nak mantapkan lagi SOP COVID-19 ni ketika kita berniaga lah, of course. Kalau kita tengok SOP yang kerajaan tetapkan, kita kena jaga jarak 1 meter, 2 meter. Kita juga kena pakai hand sanitizer. Selalu basuh tangan dengan sabun ataupun dengan air. Dan yang paling penting, kita kena pakai face shield ataupun face mask. Double face mask pun. So, adakah itu cukup lengkap dah untuk kita? So, sebagai pengguna, apa lagi yang kita boleh buat? So, pada hemat kami lah, kita nampak penggunaan pembayaran tanpa tunai ni boleh memantapkan lagi SOP ketika kita berniaga. Kita tak cakap e-payment boleh menyekat ataupun membendung COVID-19. Kita tak kata macam tu. Tapi kita kata dia boleh memantapkan lagi SOP apabila kita pergi ke kedai ataupun kita berniaga, kita beli barang dan sebagainya, kita guna e-payment ni. Jadi macam mana? Apa yang e-payment tu boleh bantu? So yang pertama, dia mengurangkan risiko dalam bentuk sentuhan fizikal. So macam inilah, kita pun tak sure sebagaimana COVID-19 tu transmitted kan, menjangkiti. Kita tahulah dia dibawa oleh udara, sentuhan air liur dan sebagainya. Tapi kita tak nak satu hari nanti duit yang kita pakai tu adalah konduit ataupun duit tu tercemar. Bila kita beli barang, kita bertukar tangan dengan kedai mamak ke, dengan niaga pasar malam ke, ada virus dekat duit tu. Dan kita tak nak selepas tu orang jadi takut untuk menggunakan duit. Faham tak? Jadi sebelum perkara tersebut berlaku, sebelum orang ada perception ataupun sentimen yang tidak baik kepada wang tunai, jadi why don't kita kurangkan penggunaan wang tunai? Kita guna duit now QR ke, kita pakai kad di ATM kita ke, sama je, sebaik menggunakan wang tunai jugalah, sama macam pakai duit lah kan, kita scan, cuma dia tak ada sentuhan fizikal. Itu yang pertama. Yang keduanya, contohlah kalau kita pergi ke pasar malam, of course kadang-kadang pasar malam ni dia tak menerima pembayaran tanpa tunai, ataupun kita pergi mana-mana kedai runcit pun dia tak terima pembayaran tanpa tunai. Tapi katalah waktu tu kita tidak memiliki duit, kita tak ada duit cash, so kita tak boleh nak beli barang. So kita terpaksa bawa diri kita pergi ke tempat yang berikutnya, which is ke ATM lah. Ataupun kalau saya sebagai peniaga, habis peniaga tu saya kena ambil duit cash saya ni, pergi ke CDM. So bayangkan kalau semua orang pergi serentak,
Yang tak ada duit nak pergi ambil duit pun pergi sentak beramai-ramai ke ATM. Yang menjaga tadi yang nak key in, yang nak back in duit pun pergi beramai-ramai ke ATM. Kan kita dah melanggar apa kita panggil SOP yang mesti ada, which is kita bersesak di tempat yang sempit. Kebanyakannya di tempat-tempat macam itulah, ATM ke CDM ke. So kalaulah kita menerima pembayaran tanpa tunai, yang penjaga tadi ni pasal malam ke apa ke, dia terima duit now QR, dia terima kad. Jadi dia tak ada keperluan untuk dia pergi simpan duit tu ke bank. Betul tak? Dan sebagai pengguna, saya terus boleh bayar je apa benda yang saya nak beli. Kalau saya nak beli durian, okey, saya beli terus pakai kad. Ataupun saya pakai handphone untuk scan tadi. Jadi saya tak perlu pergi ke tempat lain untuk dapatkan duit. Especially kalau tempat tu dah sesak lah. Kalau semua orang rush untuk dapatkan duit pada waktu tu. Especially waktu ni lah hari gaji contohnya. Okay. Dan yang ketiga, bagaimana pembayaran tanpa tunai ni boleh memantapkan SOP adalah ianya memudahkan urus niaga. Macam saya sebutkan tadi, dia tak perlukan wang kecil. Ini antara kelebihan kalau kita menggunakan pembayaran tanpa tunai lah. So urus niaga tu jadi cepat. Kalau ikut statistik yang kita dapat, bila kita guna pembayaran tanpa sentuh, kad lah contohnya, kita pakai kad debit, tempoh urus niaga yang diperlukan tu hanya lebih kurang 12 saat. Kita tap, terus bayar, terus settle. Tapi kalau kita pakai cash, tempoh urus niaga tu lebih kurang 30 saat. Yalah, kita bagi duit, kita tersalah bagi, kita ambil balik, lepas tu orang tu ambil, dia kira pula, bagi balik kat kita, dia key in dalam dia punya sistem. Nampak tak? Dia punya usaha, effort yang diperlukan apabila kita gunakan pembayaran menggunakan guna duit tadi ni, ambil masa. Itu baru satu urus niaga. Kalau ramai contohnya, so dia akan menyebabkan kawasan tu menjadi lagi sesak. Faham tak? Tapi kalaulah semua orang pakai cashless je, scan ataupun tap je, benda tu jadi lagi mudah, lagi cepat. Jadi tempat tu, kedai tu takkan sesak lah, takkan ada ramai orang lah pada satu-satu masa. Jadi itu orang kata antara tiga cara ataupun kebaikan lah yang kita nampak bagaimana pembayaran tanpa tunai ni boleh memantapkan SOP COVID-19 lah. Jadi saya rasa tak ada soalan kot setakat ni. Saya teruskan dulu. Okey, ni saya nak terangkan secara ringkas. Tuan-tuan, saya dah nyatakan kat sini mengenai mod pembayaran. Saya juga nyatakan mengenai bagaimana kita boleh mantapkan SOP. Jadi tuan-tuan dah tahu dah sedikit mengenai e-payment ni. Jadi saya nak terangkan simple je mengenai kebaikan e-payment tu in general lah. So kat sini tuan-tuan dan puan-puan, para audiens sekalian boleh simpulkan e-payment ni pada 3 perkataan je. Selamat, cekap dan mudah. Selamat tu macam yang kita banyak kali sebutkan tadi, kurang risiko untuk dirompak. Itu yang pertamalah. Tiada wang palsu dan tiada risiko untuk wang rosak. Malah tak ada risiko untuk pecah manah dan ada transaksi yang lengkap. Okey, itu kita punya point. Biar saya terangkan. Jadi kalau kita guna duit tunai, wang tunai, contoh macam kita ambil cikgu yang dekat Redang tadi tu. So kalau dia dah bawa keluar separuh daripada gaji dia, RM5,000, dia bawa keluar bawa balik rumah. Kalau itulah amalan setiap bulan yang dia buat, lama-kelamaan orang akan tahu. Akan ada scammer ataupun orang-orang yang niat tak baik ni, rompak lah. So dia mungkin akan rompak duit tu. Ataupun dia tahu cikgu ni balik Redang sekian-sekian masa, buat sekian-sekian tempat, duit dia simpan dekat sekian-sekian tempat dekat rumah dia, kat situ kita boleh ambil. So itu orang kata risiko kalau ianya berlaku lah. Ada juga peniaga yang suka, dia suka cash. Jadi macam ada kes di Terengganu, kalau saya boleh share, ini doktor, lebih kurang lah doktor. So dia akan bawa duit dia tu, bubuh dalam plastik. Selepas dia habis seminggu sekali lah kot, dia akan bawa, ni kisah sebenar. So dia bawa duit tu bubuh dalam beg plastik, dia akan bawa dalam kereta. Dia akan parking satu kereta dia ni dekat satu tempat yang dia dah sediakan satu basikal. So dia akan ambil basikal tadi ni, dan dekat depan basikal tu ada raga, orang tua kan. So dia akan ambil duit dalam plastik bag tadi, bubuh dekat dalam raga basikal dia. Dalam tu ada lebih kurang RM40,000. So dia pun kayuh. Dia daripada klinik dia tu, dia pergi ke tempat basikal dia,
Daripada tempat basikal nak pergi ke bank, lebih kurang dalam 600 meter macam tu, tak sampai 1 kilometer pun. So dia ingat kaedah tu selamat lah kot, dia dah biasa buat kan. Tapi orang dah boleh check lah, orang dah boleh detect. So apa nasib dia tak baik, waktu dia tengah kayuh basikal tu, ada motor datang, ambil dia punya plastik dekat dalam raga basikal tadi tu. So bila dia buat report polis, dia nyatakan dekat situ RM40,000. So nampak tak dia punya risiko tu kan, duit tu hilang burn macam tu sajalah. Tapi kalau dia gunakan e-payment, kalau duit tu hilang dalam sistem ke apa ke, kita ada transaction yang kita ada recorded transaction. So kita boleh trace balik, kita boleh cari balik ke mana duit tu pergi, bila dia pergi dan sebagainya. Tapi kalau wang tunai ni, kalau hilang macam itulah. So itu antara orang kata risiko kalau kita menggunakan wang tunai yang banyak lah. Yang keduanya, sebelum tu saya nak tekankan sikit mengenai rekod transaksi yang lengkap ni. Okey, untuk para audien ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang meniaga, saya sarankanlah kalau perniagaan tuan-tuan ni perniagaan yang baru nak naik ataupun bersifat mikro ataupun small lah kan, buka kedai runcit ke apa ke, so kedai makan ke, tuan-tuan mesti ada plan jangka panjang untuk memajukan lagi perniagaan tu. Maksud dia nak kembangkan lagi, daripada satu kedai mungkin nak jadi 2 kedai, daripada 2 mungkin nak jadi 3, daripada jual dalam negara mungkin nak eksport kan. So bila kita nak perkembangkan perniagaan, kita perlukan modal. Dan modal tu kalau kita dah lama berniaga, kita mungkin dah banyak menyimpan. Tapi kalau kita baru nak mula kan, kita tak ada modal ataupun kadang-kadang wujud keperluan untuk kita beli barang tambahan ke machinery ke whatever, kita tak ada duit. So kita perlu meminjam. Nak meminjam ni takkan kita nak pinjam dekat long, tak boleh kan? Tak sepatutnya lah. So kita kena pinjam dekat bank ataupun agensi kerajaan yang bagi pinjaman, Mara, Tekun dan sebagainya. Tapi dia orang ni memerlukan rekod. So macam mana peniaga nak membuktikan yang dia mampu untuk membayar pinjaman yang dia nak buat tadi ni? Katalah saya meniaga nasi lemak online. So sekarang saya nak expand. Daripada satu menu saya nak ada 10 menu. Daripada satu tempat yang saya cover, saya nak cover 10 tempat di KL ni. Contohlah kan. Jadi saya perlukan modal. So kalau selama ni saya meniaga hanya collect cash, so setiap habis meniaga saya akan tulis dalam buku. Satu hari saya dapat 1,000 contohnya. Jadi 10 hari dah 10,000, 30 hari dah 30,000. So saya pergi ke bank nak buat pinjaman 100,000 contohnya, nak beli lori ke apa ke. So apa bukti yang katakan saya dapat income sebanyak RM30,000 sebulan tu? Ialah atas kertas lah, atas buku saya tadi itulah. So kalau dah tulis atas buku, takkan nak tulis RM30,000 kan? Baik saya tulis RM50,000 sebulan untuk meyakinkan lagi pegawai bank tersebut. Sebenarnya itulah masalahnya. Bank tak boleh nak verify betul ke sehari RM30,000 sebab semua tu pakai tulis tangan kan. Jadi nampak tak, orang kata kalau kita terlampau bergantung kepada wang tunai ni, dia somehow akan merencatkan sikit kita punya perkembangan syarikat kita lah. Jadi kalau tuan-tuan ada hasrat nak berkembang, walaupun perniagaan tuan-tuan sekarang ni perniagaan yang kecil, tak apa, guna je e-payment ni so that benda tu ada record, benda tu dah masuk dalam bank, benda tu boleh dikeluarkan, kita boleh print out punya bank statement tu dan dia boleh menyokong kita punya permohonan lah untuk buat pinjaman. Jadi pegawai bank tu boleh tengok satu hari berapa ringgit kita dapat, seminggu berapa kita dapat, bila keluar masuk. So menunjukkan kita ni peniaga yang aktif, peniaga yang maklumat kita ni komprehensif, holistik. Jadi bank pun boleh buat kita panggil, dia boleh buat penilaian dan dia boleh bagilah pinjaman yang kita minta. Masalah yang kita selalu terima di Pantai Timur ataupun di banyak tempat di Malaysia lah, bila dengan bank negara ni kan, kami juga handle aduan. So antara aduan yang kita dapat ni, orang kata pinjaman saya ditolak. Ayalah ditolak disebabkan kita ni peminjam tu tak ada keupayaan untuk bayar balik. Ataupun dia mampu untuk bayar balik tapi dia tak boleh nak buktikan. Sebab kita kena faham, bank ni pun dia bukanlah institusi berorientasikan kebajikan. Kita kena faham, bank ni sebenarnya matlamat dia adalah matlamat keuntungan. Baik Islamic Bank ke,
ataupun bank konvensional tu sama je. Dia memang berorientasikan keuntungan. Kenapa dia nak kena buat untung? Sebab duit yang dia bagi pinjam dekat orang tu sebenarnya duit kita. Duit yang kita simpan dekat dalam bank tadi ni, bank guna untuk bagi pinjaman. Kalau bank bagi duit kita dekat peminjam-peminjam yang tak boleh bayar, kalau dia tak bayar, apa jadi dengan bank tu? Bank tu rosak lah, lingkup lah. So bila dia lingkup bankrupt ke apa ke, macam mana dia nak pulangkan balik duit yang kita simpan tu? Faham tak? Nampak dia punya kesan rantaian tu kan? That's why untuk membantu, memudahkan bank, bank perlu membuat penilaian. Bank kena buktikan ataupun kita sendiri sebagai peminjam kena buktikan kita mampu untuk membayar. So kalau kita meniaga, kita boleh mulakan dengan adanya e-payment ni. So that semua maklumat urus niaga kita direkodkan dengan baik. Okay. Yang keduanya adalah cekap. Tadi saya dah terangkan sedikit mengenai selamat. Dan yang kedua adalah cekap. Jadi e-payment ni, pembayaran tanpa tunai ni, duit now ke, kad ATM tadi ke, my debit tu ke, kita tak perlu lagi guna wang kecil. Ni kebanyakannya kalau berus niaga ni kadang-kadang tak kisahlah beli apa pun, pergi kedai besar ke, kedai kecil ke, peniaga di jalan ke, kalau dia ada sen-sen dekat harga tu, memang susah. Kadang-kadang kita beli barang, kita tak ada duit kecil, kita bagi duit 50. Barang yang kita nak beli tu RM1.20. So 80 sen tu, yang duit kecil, yang sen tu yang kedai tu tak ada nak pulangkan balik. Dia suruh kita pergi cari dulu duit kecil. Ataupun dia pergi cari duit kecil, ambil masa pula, buang masa kita kat situ. So itu antara orang kata apa, kelemahan kalau kita pakai wang tunai lah. Tapi kalau kita pakai duit now QR, kita pakai kad debit tadi ni, tak ada isu wang kecil. Kemudian tak ada isu tersalah kira wang baki. Cashier pun tak ada masalah. Ni saya cerita sikit lah. Tadi Cik Zaki saya tak masukkan dalam biodata saya. Sebelum saya bekerja secara formal kan dengan college dekat Gombak tu semua, dengan bank, saya pernah bekerja sebagai cashier di salah sebuah kedai convenience store. Saya tak ingat apa nama dia, tapi bukan 7-Eleven lah. So saya pernah jadi cashier. Masalah yang paling saya takut sekali adalah bila nak pulangkan duit baki ni. Kalau amount tu besar, kadang 3 kali kira. Sebab kita takut tersalah kira. Bila kita salah kira, gaji kita yang akan dipotong. Bila nanti dia tak tally, akhir bila kita nak balik dah habis shift tu, kita return balik, tengok-tengok short. Kalau 10%, 20% normal. Tapi kalau short sampai 100, sampai 200, matilah. Satu hari kerja baru RM30. So kalau dah sehari short RM100, kira hari tu macam sedekah sajalah. So kena 3 hari kerja untuk ganti duit yang hilang tadi. Itu antara kelemahan kalau kita menggunakan pembayaran tunai. Bergantung sangat dengan tunai lah. Okey. Dan yang terakhir mudah. Ni mudah ni dia subjektif. Kita tengok dari sudut ni lah. Ada peniaga yang bagi tahu saya lah, Cik Zul, kalau saya pakai tunai, senang. Saya boleh bayar saya punya pekerja. Saya tak payah bayar kos-kos yang melibatkan e-payment ni. So kalau untuk makluman, kalau pakai e-payment untuk peniaga, dia ada sedikit kos yang perlu ditanggung. Macam interchange fee ataupun MDR lah, merchant discount rate. Ni charge yang dikenakan oleh bank. Sebab macam post terminal contohnya, post terminal tu dia ada dia panggil kos yang perlu ditanggung oleh bank, macam internet, maintenance dia, sistem dia. Jadi bank akan charge kepada peniaga, tapi tak banyak pun, sikit je. So kat sini yang mudah ni, kalau kita put into perspektif lah, kalau kita sebagai peniaga, bila kita dah collect duit dan kita nak pulangkan duit tu ke dalam bank kita nak pergi bank in kan, kita perlu berdepan dengan situasi kita nak kena cari parking, kita nak kena bawa kereta. Maksudnya kita kena invest masa kita sendiri. Kemudian kita juga mungkin kena simpan duit tu dalam peti besi. Kita kena invest, beli CCTV, ataupun kita kena ada security untuk bawa duit kita ni. So itu antara kelemahan yang bersangkut dengan penggunaan tunai lah. So compare dengan charge yang akan dikenakan oleh bank, tak banyak pun. So faham tak berapa yang sanggup kita invest untuk bayar kos-kos yang tak nampak tadi ni, pergi ke bank, buang masa, cari parking tak jumpa, kena saman, ataupun kita nak kena beli CCTV, beli peti besi dan sebagainya, compare dengan charge yang dikenakan oleh bank tadi ni dalam beberapa persen daripada transaction tu. Tapi kita tak payah fikir nak pergi ke bank,
tak payah fikir nak kena bayar parking, tak payah fikir nak beli minyak dan sebagainya, bayar tol ke apa ke. Dan kita tak rugi dari segi masa. Itu antara kelebihan lah. Ada 3 kebaikan mengenai pembayaran tanpa tunai. So tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat 3 perkataan ni. Selamat, cekap dan mudah. Setakat ni tak ada soalan kot. Okay, kalau tak ada soalan, saya boleh teruskan kepada yang slide berikutnya, iaitu cabaran kalau kita menggunakan wang tunai. So kat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh relate dengan diri masing-masing lah. So kalau macam saya, yang pertama kita tengok tu, yang atas ini, yang ada ikon baju ni kan. So perbelanjaan kita ni sebenarnya terhad kepada sejumlah duit yang ada kat tangan tu lah. So katalah kita nak beli item besar, beli handphone ke, beli komputer ke, ataupun macam ni lah, beli buah lah, beli durian contohnya. So kadang-kadang harga durian kan, Blackthorn 1 kilo sampai RM70 kan. Blackthorn ada ke yang sekilo? Tak ada kan, biasanya dalam 3 kilo ke atas. So tuan-tuan kira lah, kalau RM70 sekilo, 3 kilo dah berapa? 210, betul tak? So kalau dekat tangan ada RM50, boleh ke nak beli? Tak boleh beli kan? So terpaksa beli barang lain yang ada kat kedai tu. Itu antara kelemahannya lah. So kita cuma boleh berbelanja setakat duit yang kita ada. Jadi kita terpaksa pergi ke tempat lain ataupun pergi ke ATM. Dah jadi kerja lain pula untuk kita buat. Okey. Yang keduanya pula, kalau kita peniaga ataupun kita pengguna sendiri, bila kita exchange duit tu, mungkin kita akan terima duit rosak ataupun duit palsu. Yang ni banyak berlaku di kawasan pedalaman lah ataupun kawasan yang berhampiran dengan sempadan. So duit rosak ni di akhir slide nanti kita ada terangkan lah apa nak buat dengan duit rosak tu. Kalau tuan-tuan boleh tunggu. Dan duit rosak ni tuan-tuan jangan buang. Ada dia punya valuation dia. Kita ada bagi value lah, dia ada nilai. Nanti kita akan terangkan. Cumanya kat sini, ini ancaman ataupun cabaran lah kalau kita menggunakan wang tunai. Mungkin kita dapat duit rosak, duit yang dah lusuh, duit yang dah terkoyak, duit yang mutilated, bercunting dan sebagainya. Dan juga duit palsu. So duit palsu ni, nayalah kalau mana-mana peniaga yang terima duit palsu, duit tu tak ada nilai, tak boleh tukar. Pergi ke bank pun tak boleh buat apa. Pergi ke balai polis, polis akan ambil sebagai bahan kes, bahan bukti. So dia takkan ganti duit tu. Itu antara cabaran kalau kita gunakan duit palsu. Duit tunai. Dan biasanya duit palsu ni dia akan muncul di pasar malam. Dan banyak yang duit yang dipalsukan adalah duit 20 dan ke atas. Sebab kalau sindiket dia palsukan duit kecil-kecil ni rugilah. So dia akan guna duit 100, duit 50 dan duit 20. Duit 20 ni antara yang popular. Sebab orang kadang-kadang tak perasan. 20 dengan 10 tu nampak sama. Bila guna lampu kuning, kan pasar malam banyak pakai lampu kuning kan. Dia pergi waktu maghrib tu, waktu tu dia tukar. Dia beli barang waktu tu. Waktu orang tengah sibuk-sibuk tu, waktu tu dia bagi. Orang duk fikir kan nak maghrib lah, nak makan lah apa. So orang tak fokus sangat. Jadi kita tukar duit palsu. Itu antara situasi ataupun maklumat yang kami dapat lah di kawasan Pantai Timur dan juga waktu saya di Penang dulu. Dan yang ketiga, cabaran kita pakai duit tunai ni, ketidakcekapan dan pembaziran sumber. So macam saya sebutkan tadilah, bila kita dah habis berniaga, kita kena kira duit yang kita dapat tu secara manual, dan kita kena ada pekerja pula, dan kita kena invest masa untuk kira duit tu. Yang ni saya ada pengalaman sendirilah macam saya sebutkan tadi. Saya pernah jadi cashier. In fact, waktu saya sekolah, saya pernah kerja dengan ayah saya. Ayah saya jual goreng pisang. So setiap petang tu, pukul 6, 6.30 dekat maghrib tu kira dah habis berniaga lah. So saya akan diarahkan untuk mengira jumlah jualan hasil hari tu. So ada ketika kita kenakan cukai ke ayah sendirilah. So saya ambil lah sikit duit tu sebagai sagu hati. Itu antara cabarannya lah kalau kita menggunakan peniaga yang menggunakan duit tunai. Dan yang seterusnya, ni paling obvious lah, kehilangan dan kecurian. So kalau kita bergantung sangat dengan wang tunai, so kita ni akan jadi ancaman. Orang dah mark dah kita bila pergerakan kita ke mana-ke-mana, macam yang saya ceritakan tadi di Terengganu, seorang doktor ni dia bawa wang tunai banyak dan dia dirompak. Sebab orang dah tahu dah pergerakan dia, daripada sini ambil basikal, daripada basikal tu nak pergi ke bank,
Kat situ pun dah ada blind spot yang mungkin orang boleh ambil. Kawasan yang dikena tu tak ada CCTV, tak ada saksi, dan duit dia hilang macam tu sajalah. Okey. So itu antara cabaran yang kita akan hadapi sekiranya ada inilah masalah dengan kalau kita banyak menggunakan wang tunai. Okey. Ramai yang bertanya, Cik Zul, saya ni jual ikan. Tak molek lah kalau saya nak pakai e-payment. Celah mana saya nak pegang handphone, nak pegang terminal basah semua kan. Okey. Untuk makluman, sebenarnya bila kita perkedalkan duit now QR ni, Paynet perkedalkan duit now QR, semua perniagaan boleh menerima pembayaran tanpa tunai. Baik kita jual ikan ke, kita jual batik di Pasar Payang ke, kita buka kedai barbershop ke, jual durian, jual nasi lemak ke, boleh. Dia tak mengganggu pun. Sebab apa? Duit now QR ni kita akan print dia punya QR tu, letak dekat stand. Stand tu kita akan letak dekat kawasan perniagaan tu lah, letak atas meja ke. Kalau macam gambar ikan ni, makcik jual ikan ni, dia boleh letak je atas salah satu kita panggil besen ikan ni kan. Bekas ikan ni, letak kat situ stand tu. Berapa ringgit sekilo? RM15 sekilo ikan parang. Beli 2 kilo RM30. Scan je lah. So tunjukkan makcik tu, makcik saya dah bayar. So bila bayar, dia automatik duit tu akan payment tu akan keluar notifikasi direct kepada makcik tadi dalam handphone dia lah. So makcik tu boleh gantung handphone dekat tengkuk ni dan boleh tengok okey duit masuk. Tak ada masalah. Sebenarnya banyak cara. Cuma kita nak dengan tak nak je. Sebab tadi saya dah terangkan dah keburukan, kelemahan kalau kita pakai e-payment. Jadi kita nak kalau ada para peniaga kat sini ataupun kalau tuan-tuan ada kawan-kawan yang meniaga ke, boleh sampaikan maklumat ni supaya mereka boleh beralih kepada e-payment. In fact, kita sebagai pengguna sendiri, kita sendiri boleh dictate saya nak bayar menggunakan duit now QR ataupun kad debit. Kalau cik tak boleh bagi, saya terpaksa cari kedai lain lah. Saya biasa buat macam tu. Jadi pun okey. Tak apa, transfer lah ataupun ni. Pakailah duit now QR, scan dekat handphone dia. Boleh buat semua tu. So ini antara orang kata matlamat kita. Kita pun telah diberi amanah oleh kerajaan melalui My Digital Blueprint tu, di mana Bank Negara perlu mencapai sasaran untuk memastikan peniaga-peniaga kecil ni beralih kepada pembayaran tanpa tunai menjelang tahun 2022. Lebih kurang lah. Okay. So topik kita yang ketiga, nak habis dah ni, keselamatan. So selamat ke tak selamat menggunakan pembayaran tanpa tunai ni? Duit now ni selamat ke tak? Kad debit kita selamat ke tak? Sebenarnya selamat. Tetapi keselamatan tu bermula dari kita sendiri. Kita sendiri ni yang kena ambil maklum, ambil cakna dia panggil kan. Orang Terengganu dia kata ambil cakna. Kita tak boleh bersikap sambil lewa. Kita tak boleh ada ignorant dalam diri kita. Because scammer ni memang nama pun scammer, tujuan dia nak cari peluang lah untuk kenakan kita untuk ambil duit kita. Okey. Ni saya ringkaskan secara overview macam ni. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan boleh screenshot ke ataupun ambil gambar ke secara overview lah. Okey ya. Kita ada belah kanan ni kan, belah kiri saya ni mode e-pembayaran. Ada 1, 2, 3. Ada 3 pembayaran dan 1 tunai kat bawah tu. So ada kad ATM, ada pembangkang internet, pembangkang mobile dan juga RPI lah. Dan yang terakhir adalah duit now QR. Okey. Sebenarnya bila kita buat pembayaran tanpa tunai ni, kita sediakan perlindungan. Seketika kita nak buat transaksi tu, kita sediakan perlindungan. Ada perlindungan tertentu bagi mode yang kita pakai untuk transaksi kita. Kita tengok yang pertama, kad debit ataupun kad kredit, kad ATM lah. Bila kita nak membayar tu, perlindungan tu datang dalam bentuk PIN dan juga chip. So kalau kita memilih untuk bayar dan kita key in PIN, kita key in PIN lah. Itulah kita punya tahap keselamatan kita. Yang keduanya adalah chip. Kan kad ATM sekarang ada chip kan. Kalau dulu tak ada chip, semua pakai jalur magnetik. Jalur magnetik tu yang menyebabkan kad tu boleh diklon. Sekarang tak boleh klon dah. Sebab dia orang tak boleh klon nama chip kat depan tadi tu. So itu orang kata keselamatannya. Bila kita nak pakai, itu tahap keselamatannya. Tapi kalau kita panggil PayWave, dia limit kepada RM250. Tahap keselamatannya pula,
kita boleh minta bank supaya stopkan. Maknanya saya tak naklah PayWave ni, saya nak bubuh PIN. Kita boleh bagi tahu bank. Walau bagaimanapun, yang menyebabkan tak selamat tu adalah kita sendiri. Dalam kebanyakan kes, kita pergi tulis nombor PIN kat belakang kad ataupun dekat dalam wallet kita tu, kat mana-mana kita pergi tulis nombor PIN ataupun dalam handphone kita. Yang keduanya, kita kongsi nombor PIN kita dengan isteri ke, dengan suami ke, dengan anak ke. Dan yang paling tak best sekali, kita serahkan kad kita dengan PIN tu sekali dekat orang. Ini contoh klasik di Pulau Redang juga. Diorang minta ATM kan, saya cerita tadi, diorang minta mesin ATM. Tapi tak bolehlah bank nak pasang kat sana. Agak berbahaya, kosnya tinggi, macam-macam lah. Jadi, macam mana diorang buat? Diorang akan bagi kad ATM tadi, cikgu tadi tu biasanya mungkinlah dia akan bagi, orang kampung akan bagi kad ATM dan juga nombor PIN. Ini nombor PIN pakcik ni, ni kad. Withdraw lah 200. So dia akan bagi dekat pihak ketiga. Pihak ketiga ni kadang-kadang tengoklah orang boat ke ataupun orang yang kebetulan pergi ke bandar, dia tolong keluarkan. So unfortunately, bila dah serahkan nombor PIN tu, ada jugalah kes yang kita terima suruh withdraw 200 tapi dia withdraw 500. Slip tu dia tak bagi, dia kata slip tu jatuh dalam laut ke apa ke. So pakcik tadi ni okeylah, husnuzon je lah buat balik 200. Sedangkan dia dah hilang 300. Ada orang dah ambil duit dia. Itu antara contoh klasik lah. Ada juga yang bagi tahu akaun dalam bank hilang. Sebenarnya bila kita pergi tengok dekat CCTV, sebab duit tu dikeluarkan melalui ATM, kita tengok dekat CCTV, orang yang buat keluar duit pakcik ni pula, yang dia mengadu kata duit dia hilang dalam akaun tu, orang yang dia kenal, anak dia. Tapi of course lah anak dia tu pun pandai. Bila pergi ke ATM tu, anak dia pakai kepiah, rambut dia adjust supaya tak kenal kan. So bila kita tengok, ini pakai lebay, takkan lebay nak menipu, contohnya kan. So tapi kita tahu dari segi riak wajah dua orang yang datang mengadu tadi ni, pakcik dengan anak dia ni, dan kita tengok wajah orang yang withdraw tu, kita nampak seiras. Anak dia yang datang buat report tu, nak muka sama dalam CCTV yang ada depan kita tu. So itu antara benda yang menyebabkan kad ATM kita tadi tak selamat lah. Maknanya kita pergi share PIN tu dengan orang. Faham tak? So pelindungan dekat sini PIN dengan chip, tapi tak selamat kalau kita pergi serahkan nombor PIN kita kepada orang lain ataupun serahkan kad kepada orang lain. Dan yang terakhir itulah akaun kedai. Ini ada kes kebanyakannya student lah yang nak dapat duit secara mudah, diserahkan akaun dia kepada orang lain dan dia dibayar setiap bulan 200 ke 500 ke. So apa yang akan berlaku bila polis nak pergi tangkap scammer, polis tengok duit tu dipindahkan daripada akaun Kaldai tadi. So siapa pemunyi akaun ni? Pemunyi akaun ni adalah student tadi. Sebab nak tangkap scammer, tak dapat. Scammer ni dia dah hilangkan diri dia lama dah. So polis cuma boleh trace setakat pemilik akaun. Jadi pemilik akaun kenalah. Bila kita siasat, pemilik akaun pun mengaku memang dia bagi pinjam. Dia kata orang ni nak pinjam, saya bagilah. Saya ingatkan okey dia datang datang college. So pemilik akaun tadi akan didakwa sebab syubhat. Jadi kita tak naklah bila dah jadi akaun kedai ni, kita tak boleh buka akaun untuk sampai bila-bila lah. Dalam kebanyakan kes macam tu. Okey, yang keduanya perbankan internet, perbankan mobile dan juga FPX. Dari segi tahap keselamatan dia apa? Sebelum kita nak guna tu, kalau kita pakai handphone kita akan minta cap jari. Macam saya ada cap jari, biometrik lah. Kemudian bila kita nak masuk peringkat berikutnya, dia akan minta secure password, secure username, secure phrase ataupun gambar. Kalau macam MyBank to You tu dia bagi gambar, betul ke ni gambar yang kita letak. Dan bila kita dah buat transaksi, dia akan minta kita share nombor TAC ataupun MSOS lah. Bagi setengah bank dia panggil MSOS, setengah bank bagi TAC. Ada juga yang sekarang ni dah tak perlukan lagi TAC sebab kita dah pakai biometrik tadi kan. Yang tak selamatnya bila kita pergi kongsi password internet banking kita tu dengan orang, ataupun kita terlupa kita punya password tu, banyak kali kita duk try lah kali kita kena block. Dan yang paling malang sekali ni, orang yang suka pakai wifi terbuka. Yalah, dia ada internet banking, dia buka laptop dia ke, tab dia ke, dia pergi duduk dekat tempat-tempat yang ada wifi free, dekat situlah dia guna. So bila dia guna, dia mungkin dihack. Apabila dia dihack, itu yang hilang habis segala maklumat akaun tadi ni. Dan yang paling kita takut kalau pengguna tu dia masuk ke website palsu. Sekarang ni ada scammer yang dia bina, dia upload
website yang menyerupai website sebenar. Maybank to you ke, SemiClick ke, so orang tu tak perasan, dia pergi masuk. Kat situ dia masukkan nombor username, kemudian dia masukkan password. Automatik lah scammer tadi akan tahu kita punya username dengan password. So scammer akan masuk dekat website yang betul. So dia boleh akses kita punya perbankan internet. Dan scammer akan minta TAC number. So kita dapat TAC. Kita pula pergi key in TAC tadi dekat website palsu. Dan begitulah duit kita hilang seterusnya. Itu antara perkara-perkara yang kita kena ambil cakna lah. Maknanya bila kita nak masuk perbankan internet tu, make sure kita masuk dekat tempat yang betul, website yang betul, URL alamat yang betul. Jangan guna wifi percuma atau wifi terbuka. Dan pastikan hanya kita seorang saja yang tahu kita punya password. Okay, ya? Dan yang paling penting, jangan kongsi TAC. Kalau tiba-tiba ada orang minta, jangan kongsi. Itu scammer mungkin dah boleh akses kita punya perbankan internet dan dia nakkan TAC ni orang kata sistem defense yang terakhir, sistem pertahanan yang terakhir. Kalau yang tu pun kita bagi ke orang, habislah. Okey, yang ketiga, duit now QR. So sama macam perbankan internet tadi, kalau kita pakai handphone, nak buka handphone kena ada biometrik. Cap jari kita ni hanya cap jari kita. Kita tak boleh bagi ibu jari kita dekat orang kan. Yang keduanya ada nombor PIN. Contoh macam Touch 'n Go ni, kalau biasa pakai Touch 'n Go, bila kita nak bayar, kita dah scan, dia akan minta nombor PIN. So kita pun key in nombor PIN. Kalau kita pakai duit now QR dari bank, bank akan minta lah secure password, secure phrase dan sebagainya. Masalahnya sama juga, tak selamat apabila kita kongsi password tu, kita bagi nombor PIN tu. Dan kalau bagi pihak niaga, kan tadi saya kata duit now QR tu stand kan, dia macam stand ada duit now QR. Kalau ada orang usik, ada orang tempered, ada orang tukar, maknanya makcik yang jual ikan tadi ni dia tak perasan, ada orang ambil QR lain letak kat situ. So bila orang datang bayar scan, masuk ke dalam account scammer tadilah. Dan yang terakhir kita tengok tunai. Tunai ni memang hampir tiada lah perlindungan apa lagi dah. Bila kita bayar tu, bukannya ada PIN dulu, secure password, mamak kena bagi secure password baru dia boleh ambil duit kita. Tak ada kan bila kita bagi cash. Kita bagi macam tu je. Dan isunya tak selamat bila kita bawa terlampau banyak duit kan. Nak beli garam je RM2 tapi bawa beratus ringgit kat dalam wallet. Bagi duit 50, duit 100 nak beli garam 20 sen. So itu something yang sendiri akan membawa padah pada kita lah. So kita tengok mekanisme pelindungannya. Mekanisme pelindungan kat sini untuk pembayaran e-payment ni, tanpa tunai ni, kita ada notifikasi SMS segera. Setiap kali kita buat pembayaran, kita akan terima SMS. Kalau kita tak buat, tiba-tiba kita dapat SMS. Dan kita kena alert lah. Ada something berlaku. So kita kena cepat-cepat bagi tahu bank, carilah kad-kad kita ada ke tak ada dengan kita. Takut kad tu tercicir, ada orang pakai. So bank dah notify kita. Yang keduanya, untuk kad pembayaran biasanya dia ada had setakat RM250. So kalau boleh, kalau tak ada keperluan untuk naikkan, tak payah naikkanlah, biarkanlah dia RM250. So bank kita cuma akan menanggung setakat RM250 sekiranya berlaku kecuaian dan sebagainya lah. Yang ketiga, ni yang paling penting, setiap transaksi ada rekod dan ada rujukan lengkap. Compare dengan cash. Tuan-tuan ingat tak? Semalam tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan bayar cash, beli apa berapa ringgit? Ingat tak? Tak boleh ingat. Saya pun tak ingat. Tapi kalau kita pakai pembayaran tanpa tunai, kita boleh buka balik kita punya Touch 'n Go ke Boost ke, kita nampak kedai mana kita pergi, pukul berapa ringgit kita beli, semua ada kat situ. So lengkap. Rujukan tu boleh digunakan untuk referral apa-apalah, nak buat permohonan loan ke whatever lah kita boleh pakai. Dan perlindungan yang berikutnya, kalau kita ada isu, kita tak puas hati dengan bank, ada isu dengan transaksi kita boleh report dengan bank ataupun penyedia e-wallet yang terlibat. So kita boleh buat aduan secara rasmi kat sana, buat aduan jangan tulis pertanyaan pula. Tulis itu saya nak buat aduan, saya tidak berpuas hati dengan apa kita panggil transaksi sekian. Untuk makluman prosedur untuk kita membuat aduan berkaitan dengan aduan kewangan lah yang melibatkan agensi ataupun institusi di bawah bank negara. Sebelum kita boleh datang buat aduan kat bank negara, tuan-tuan kena buat aduan dengan institusi yang terlibat tu dahulu. Kalau ada masalah dengan Maybank, pergi komplain dekat Maybank dulu. Maybank diberi masa untuk menjawab aduan kita. Kalau kita puas hati, okeylah, alhamdulillah lah. Tapi kalau kita tak puas hati, kita rasa isu ni tak dapat resolve,
baru kita datang balik ke bank negara dan bank negara akan cuba membantulah. Nah, itu dia punya prosedur. Okey, kita dah buat aduan dekat bank. Kalau kita rasa aduan kita ni tidak diberi perhatian, Maybank ke CIMB ke Public Bank ke tak bagi perhatian kat kita, ataupun jawapan yang dia bagi tu tak memuaskan hati, kita tak puas hati lagi, nak mengadu lagi. Okey, boleh refer kepada bank negara. Langkah berikutnya lah. Dan apabila bank negara dah campur tangan, bank negara pun dah bagi dia punya judgement ke apa ke, kita dah bagi kita punya cadangan penyelesaian. Kalau kita boleh terima, alhamdulillah. Tapi kalau pengguna tu rasa tak nak lah, saya nak challenge lagi lah, tuan-tuan boleh bawa isu ni pergi ke OFS, Ombudsman Financial Services. Pun kalau tak puas hati juga, boleh pergi ke mahkamah lah. Terpulanglah kepada budi bicara tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan kes yang berlaku. Nampak tak kat sini? Ini adalah pelindungan yang ada kalau kita menggunakan perbankan pembayaran tanpa tunai. Tapi kalau kita pakai cash, boleh ke kita nak pergi report dekat bank negara? Cik, tadi saya ada beli dengan kedai mamak teh ais. Saya beli 2, dia bagi 1. Saya nak komplain. Tak boleh. Sebab satu, kita tak boleh ambil pun kes macam tu. Yang keduanya, kita pun tak tahu transaksi tu valid ke tak. Sebab cash kan dia tak ada trail. Yelah, kedai mamak tu boleh sediakan receipt, tapi receipt tu boleh being tampered, receipt tu boleh dihilangkan dan sebagainya. Perasan tak kat sini? So itu kelemahan kalau kita menggunakan wang tunai, terutama sekali untuk transaksi yang besar-besar lah. Kalau yang kecil-kecil ni tak apa kan, kita tak galat sangat, tapi still duit kita yang hilang tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar sesi saya hari ini, beralihlah kepada pembayaran tanpa tunai. Okey, so saya rasa dah habis dah saya punya taklimat ni. Okey, cuma Cik Zaki, saya ada masa lagi ke? Ada sikit lagi Cik Zul kalau nak sambung, tapi kita ada banyak soalan dalam Q&A nanti Cik Zul. Silakan Cik Zul. Okey, ni selingan sikit lah. Alang-alang tuan-tuan memang pakai cash, pakai wang tunai kan. Jadi tak ramai kat sini yang tahu mengenai wang tunai kita ni. Tak tahu pun gambar siapa dekat wang tunai tu kan. Duit kita tu kan kita tak tahu sultan yang mana. Jadi saya nak kenalkan sikit lah. Tapi 2 benda saya nak terangkan hari ni. Yang pertama, kita nak semak duit kita ni palsu ke tulen. Menyemak ketulinan wang. So kita boleh pakai duit RM1 ke, duit RM50 ke, duit RM100 ke. Tapi kalau boleh pakai ni lah, siri keempat yang latest ni, yang baru ni kan. Okay, yang pertama, sekejap saya rasa saya ambil duit saya. Kalau saya tak pegang, saya pula tak seronok. Okay, kebetulan ada 50. Okay, so kaedah yang pertama, kalau kita nak tahu palsu tak palsu, kalau tuan-tuan terima duit macam ni, especially duit yang bernilai besar, 1 dengan 50, teknik yang pertama adalah sentuh. Apa yang kita nak sentuh, kita sentuh duit tu, kita mesti rasa duit ni kesat ataupun kasar. Bila kita nak bawa tu, nampak dia susah, lambat. Ni terpakai untuk duit kertas lah. Tapi kalau duit polimer memanglah dia licin sebab dia plastik kan, duit polimer, duit RM1. Ada satu lagi trik untuk teknik sentuhan ni, kita sentuh dekat muka agung ni, dekat tengkolok agung ni. Tuan-tuan yang ada duit tu boleh cuba. Kalau kita pegang dekat tengkolok, kita akan rasa tengkolok. Kita pegang dekat bahagian bintang ni, kita ada rasa something. Ini dia panggil teknik intaglio, cetakan timbul. Ni duit polimer sama, duit kertas pun sama. Pergi sampai ke hidung, pegang hidung, kita akan rasa hidung. Tapi dia takkan bersin lah sebab dia duit kan. Kalau orang dia bersin. Okay. Itu yang pertama. So duit palsu macam mana? Duit palsu dia akan rasa macam kertas A4. Licin je. Itu duit palsu. Sebab sampai sekarang sindiket wang palsu yang pernah kita jumpa di Malaysia, dia tak dapat lagi kualiti kertas macam kita. Belum lagi. Tapi sindiket di luar negara dia pernah. Dia print duit US ke apa ke, dia berjaya dapat kualiti, color dan tekstur yang hampir sama. Ada orang buat, boleh tengok kat YouTube. Tapi duit Malaysia dia orang tak perlulah buat duit Malaysia kan, bukan dia orang pakai pun. So penyedayah dekat Malaysia ni belum lagi berjaya buat lah, belum berjaya meniru 100%. Yang keduanya, kita lihat. Teknik lihat ni kita lihat bertentangan dengan cahaya. So kita tengok dekat sini, dekat kawasan ni akan ada potret agung. Jangan tak tahu, sindiket wang palsu pun berjaya buat, tapi dia bukan bubuh muka agung, dia bubuh tak tahulah, saya pun tak sure sultan apa dia bubuh kat situ, Sultan Brunei ke, Sultan Amirul Rashid ke, tapi tak sama. Kat sini muka agung kena samalah dengan ke sebelah agung yang tadi ni. Okey, teknik yang ketiga, sending, sengetkan.
So kat mana nak sengit? Kalau pakai duit 50, kita sending yang bahagian muka depan, kita akan nampak dekat kawasan ni ada angka 50. Kalau kita pakai duit yang baru, alamak saya tak ada duit lain lah. Kalau pakai duit baru, pergi belakang dekat jalur sini kan ada jalur emas tu, kita akan nampak dia tulis RM20, RM10 dan sebagainya lah. Dan yang terakhir periksa. Periksa ni kena ada alat, kita kena pakai kaunter pembesar dan juga ni lah UV light tu, ultra light tu, UV ultra light. Dia orang kena belilah, tak mahal pun dalam RM40. Jadi kalau tuan-tuan yang menjaga tu saya sarankan beli, simpan dekat kedai. Kalau orang datang bawa duit besar, 50 duit satu, letak dulu bawah tu, nyalakan lampu tu. So kita akan nampak lah di bawah cahaya terunggu akan keluar dia punya apa kita panggil ciri-ciri keselamatan yang tak nampak kat sini. Dekat slide saya tak ada, saya minta maaf. Tapi tuan-tuan boleh tengok dekat internet lah. Boleh cari sendiri, insyaAllah ada. Kalau kaunter pembesar, kita tengok dekat nama ni bawah badan ni ada nama agung. Dekat dalam mana lagi 50 ni ada 50. Banyaklah huruf-huruf mikro dia panggil. Kalau tak ada kaunter pembesar, kita boleh ambil kamera handphone, buka kamera. Kalau ada makro mode, buka makro mode, kita suluh tengok memang nampak. Kalau tak ada, kita letak dekat-dekat pun boleh. Dia akan autofocus nampak kat situ. Okey, itu serba sedikit lah. 4 cara untuk mengesan duit tu palsu ke tulen. Jadi tuan-tuan boleh amalkan lah. Yang paling penting ni lah, teknik sentuhan ni. Sentuh je, kita dah boleh agak lah palsu ke tulen. Okay. Satu lagi orang selalu komen, kadang-kadang yang bahagian ni terbuka kan, dia jumpa kawasan ni putih, palsu ke tulen. Duit tu dah rosak sebab strip ni bila dia kena air, kadang-kadang dia akan mudah tercabut. Ada juga kes sindiket wang palsu, direndam dalam air, duit 50 ni direndam, strip ni akan terbuka. So dia akan cabut, dia akan tempel strip ni dekat wang palsu. Tu ada juga orang buat lah. So tuan-tuan jangan praktikkan pula. Nanti kita tahulah, kita boleh kesan siapa yang buat tu. Okey, ni yang saya dah janji tadi. Kalau duit kita koyak, apa kita nak buat? Kita jangan buang dulu, kita semak dulu. Okay, katalah duit RM1 ni kan, kita tengok bahagian tiada nilai. Katalah koyak itu ataupun terbakar ataupun dimakan anai-anai, tinggal banyak ni je. Tinggal banyak ni. So tinggal banyak ni, dia tiada nilai. Jadi duit ni tuan-tuan tak boleh tukar. Nak tukar kat mana? Kalau dulu kita buka, bank negara buka, boleh tukar di bank negara. Sekarang bank negara tutup lah because of COVID ni. Kita tak boleh berurusan dengan orang ramai sebab kita ni tempat strategik. Kita ada buat cash kan, kalau operasi kita tertutup, habislah, nayalah, semua orang tak dapat cash nanti, mesin ATM kosong nanti. Okay. Jadi tuan-tuan boleh tukar dengan bank-bank lah, pergi ke bank yang kita ada account, tukar kat situ. Kalau duit kita terkoyak separuh ataupun dia kena lebih sikit daripada separuh macam ni, so kita akan bagi nilai separuh lah. Kalau macam ni RM1 kan, kita akan bagi 50 sen. Cik Zul ni terlebih sikit, boleh tak bagi 65 sen? Tak boleh. Kita cuma akan bagi setakat 50 sen saja. Kalau RM5, RM2.50 je. Tak adanya kita nak bagi RM2.7 ke, RM2.6 ke, tak ada. RM2.55 ke, tak ada. Dan yang terakhir, kalau koyaknya tu tak sampai 1/3, maknanya 1/4, duit tu masih lagi besar, 2/3 daripada saiz asal, kita akan bagi nilai penuh. Ada orang kata, oh tapi duit tu kena ada nombor siri kan? Tak payah, tak semestinya ada nombor siri. Sebab nombor siri ni ada yang duduk kat sini, ada yang duduk kat sini. So kalau bahagian ni yang terkoyak, tak boleh tukar. Mesti boleh kan? So tak kisahlah ada nombor siri ke, tak ada nombor siri ke. As long as syarat yang pertama, duit tu mesti duit betul. Dan yang dia punya saiz tu masih lagi lebih daripada 2/3 lah. Dan kita akan tukarkan nilai penuh. Okey. So kita tengok bahagian contengan. Ni pun isu juga. Kita tengok yang paling hujung. Sultan kita dah ada spek. Dah ada janggut. Saya tengok spek itu dah macam John Lennon punya spek dah. So contengan, mana-mana contengan ataupun tulisan yang kena dekat muka agung, duit tu terus tak ada nilai. Kena muka agung terus tak ada nilai. Tengok contoh yang saya bagi tu, dia pergi conteng muka agung, tak ada nilai. Ada yang kedua ni, yang tengah-tengah ni, dia pergi cop jemputan kenduri. Adakah patut dia panggil kenduri undang anak dia, dia cop atas-atas bagi kat orang macam tu. Dan cop tu, benda yang dia cop tu terkena muka agung. So bila terkena muka agung, tak ada value lah. Dan yang terakhir yang menyebabkan tak ada value, kalau ada unsur politik ataupun unsur hina agung, hina agama, hina kaum, tak boleh. Dia pergi tulis tu, ni maaf saya bagi contoh lah. Katalah dia pergi tulis itu, I love PAS.
kan, dia ni penyokong PAS, dia tulis duit dekat duit RM5 contohnya kan, duit hijau, I love PAS. Jadi bila dia datang nak tukar, cik saya nak tukar, tak laku lah, sebab elemen tu dah ada elemen parti kan kat situ kan. Tapi kalau dia bijak, PAS tu kan PAS, belakang tu dia tambah U, jadi PASU. Jadi kita terima balik. Sebab dia PASU kan, I love PASU, okey lah. Bukan PAS kan. Tapi dia tak boleh kena muka agung. Macam tu lah. Ataupun I love BN. I suka sangat BN. I love BN. Datang tukar bank negara, kita tak terima. Ini politik ni. Oh, okey. Saya tambah M belakang. I love BNM. Okey, maknanya dia suka bank negara. Jadi kita terima balik. Dengan syarat tak kena muka agung lah. Sama juga macam yang hujung sekali tu, yang ada Satria Baja Hitam. Nampak tak tu? Dia mungkin minat sangat dengan Kamen Rider, dia pergi conteng Kamen Rider kat duit tu, dan tak ada unsur menghina agama, tak ada unsur menghina agung, tak ada unsur kaum. Jadi kita tak ada unsur politik, jadi kita terimalah duit tersebut untuk kita tukarkan dengan nilai penuh. Kat mana nak tukar? Saya ulang lagi sekali, tuan-tuan boleh pergi tukar di bank-bank yang tuan-tuan ada akaun. Kalau ada akaun dengan Maybank, pergilah Maybank. Tak payah pergi CIMB. Tapi kalau ada akaun dengan CIMB, kita pergilah ke CIMB. Tak payah datanglah ke bank negara, because bank negara kita tutup untuk urusan dengan orang awam buat sementara waktu. Sekarang ni semua urusan kita dengan publik hanyalah melalui online, termasuklah permohonan SIKRIS pun. Jadi saya punya taklimat setakat itulah. Dah habis taklimat saya. Mungkin nak teruskan dengan agenda berikutnya Cik Zaki. So saya stop sharing macam mana? Yes, stop sharing. Okey, terima kasih Cik Zul di atas perkongsian kita pada pagi ini. Okey, saya akan mulakan dengan soalan-soalan Q&A beratur dah ni Cik Zul. Saya pilih dulu mana yang sempat Cik Zul dalam kita punya WhatsApp kita. Yang pertama datang daripada saudara Azlan Shah. Okay, sebelum ini Cik Zul, sebelum ini viral isu PayWave, kad dalam wallet tapi boleh scan oleh individu berniat jahat. Boleh minta Cik Zul ulaskan. Silakan Cik Zul. Okey, terima kasih di atas soalan yang ditanya tu, memang sangat relevan. Benda ni viral lah waktu di awal kemunculan teknologi PayWave ni. Bukan saja kita, malah isu ni juga menjadi sangat viral di UK, di beberapa negara di Europe lah. So apa yang saya boleh simpulkan di sini, kita tak nafikan ada scammer yang ada keupayaan untuk buat benda tu. Maksudnya dia boleh bawa terminal. Maksudnya kan kad tu dia kena complement dengan terminal. Kan? Tak ada terminal dia tak boleh scan lah. So dia boleh bawa terminal tu. Memang kita pun pernah tengok perkongsian-perkongsian di luar negara yang tunjuk dia boleh curi duit. Dia pergi ke wallet orang tengah berjalan, dia scan. So dia dapat 200 ke berapa ratus yang dia nak curi lah. So kat sini benda tu kita tak nafikan boleh berlaku. Walau bagaimanapun orang yang buat tu tak bijak lah. Tahu kenapa? Nak terminal tu dia kena register dengan bank. Dia bukannya boleh simply dah pergi curi, tek curi, tak boleh. Benda tu register dengan bank. Bank yang nak bagi tu, dia bukan boleh bagi dekat sebarangan orang. Dia kena tapis dulu, betul ke dia ni menjaga? Betul ke dia ni ada kedai? Dia ni tak pernah ada background. Dia akan buat background check sebagainya lah. Dia panggil KYC lah, know your customer kan. Standard lah tu. So orang kata bila bank dah ada semua maklumat tu, sekiranya terminal tu disalahgunakan, bank ataupun polis boleh trace ke mana, bila, siapa yang ambil. And then untuk perlindungan pengguna juga, macam saya sebutkan tadilah, pengguna ada pilihan untuk mematikan fungsi PayWave tu. Kalau dia rasa tak yakin lah, takut orang curi lah, betul lah aku dah wallet aku dekat dalam, kat belakang, poket belakang, takut nanti orang curi. So aku matikan. So pengguna diberi pilihan untuk mematikan fungsi PayWave tu lah. Call bank, maklumkan dekat bank, saya nak matikan fungsi PayWave untuk kad saya. Tapi kalau saya tak matikan, maksimum amount yang akan dikenakan pun setakat RM250. Itu dia panggil apa istilah dia. Tapi amount itu lebih kurang RM250 lah. So kalau berlaku kecuaian macam tu lah, maksud dia kita panggil benda yang kita nak kena tanggung kerugian tu terhad kepada RM250. Jawapannya saya katakan Cik Azlan. Jadi jangan risau, benda tu memang selamat. Selamat insyaAllah. Okey, teruskan dengan Farah Syahrin. Ini dalam bahasa Inggeris sikit dia tanya, dalam English dia tanya saya. Will fintech dominate the world or coexist with bank? Itu dia soalan dia. Alamak.
Soalan tu tak salah saya dah dijawab kot tadi dalam apa nama ni chat Dalam tu. chat kita Ha. Tapi kalau ni pandangan pribadilah. Saya tak kata ni mewakili Bank Negara, tapi ni pandangan pribadilah. Sebenarnya saya bukan di jabatan yang arif untuk bagi komen kepada soalan tu. Tetapi ni pandangan pribadi. Fintech ni somehow dia akan apa nama lead lah, bukan kata menguasai, dia akan menerajui teknologi terbaru yang akan memantapkan lagi orang kata apa penggunaan e-wallet ataupun industri perbankan lah. Kalau kita tengok yang sekarang ni, dia orang sendiri yang gerakkan apa nama ni lah, pembayaran tanpa tunai macam QR, guna QR code ni. And then apa lagi, sistem perbankan digital pun dia orang juga yang akan gerakkan. So maknanya itu sesuatu yang akan pasti berlaku. Cuma kita di mana? Waktu tu bila dia berlaku tu kita kat mana? Kita ready ke untuk menerima perubahan tu ataupun kita masih terkebelakang? Macam itulah. Okey, silakan Farah Syahrin, dan kita pergi pada soalan daripada Sazlina Abdullah. Kita tanyakan panjang sikit ni Tizol Kalau kad kita tercicir dan orang yang jumpa tu ada akses untuk tap kad debit kita tu, cuma tertakluk kepada RM250 saja. Lepas tu kena guna PIN nombor. Boleh ke kita dispute tentang tu? Dan dapat balik amount yang kena scam tu lepas call untuk block kad. Bagaimana pula kalau customer tak sedar kad hilang dah lama, sedangkan ada some bank yang notify data person, ada yang tu tak notify. Kenapa macam tak ada standard prosedur untuk tu? Silakan Tizol. Okey, terlebih dahulu saya mungkin mohon maaf lah di atas apa nama ni kesulitan yang mungkin dihadapi oleh saudari yang bertanya ni. Tapi walau bagaimanapun pihak bank, pihak polis dan juga Bank Negara, kalau ada waktu datang kat kita akan tengok case to case basis. Dari segi apa soalannya tu tanya sebut jumlah yang akan charge, yang akan dikenakan kita kan, kerugian yang kita nak kena tanggung tu terhad kepada RM250 ataupun tidak. Kalaulah orang yang curi duit kita tu dia guna, so bank akan lihat level kecuaian tu sebenarnya dekat mana. Sama ada dekat kita ataupun dekat pihak bank sendiri. Katalah bank memang dah hantar notifikasi, bank hantar sebaik saja berlaku apa nama transaksi yang meragukan tu berlaku, bank terus hantar, tapi kita respon sejam, 2 jam selepas tu. Jadi bank akan nilai lah kecuaian tu macam mana, pihak kita ke ataupun di pihak bank ke ataupun bagaimana. That one agak susah untuk saya nak jawab kat sini lah, because kita kena tengok detail of the cases tu. Tapi sebagai panduan itu orang kata apa langkah yang akan diambil lah. Tapi walau bagaimanapun jangan risau. Apa nama benda ni kita boleh bincang, kita boleh bawa berunding, kita boleh perhalusi untuk apa kita bantulah mana-mana mangsa yang berhadapan dengan situasi macam ni. Cuma kita harap bila sedar saja kena tipu tu ataupun kehilangan duit tu, sediakanlah dokumen-dokumen yang terlibat dan cepat-cepat untuk bawa ke perhatian bank dan juga Bank Negara. So dalam kes ni mungkin kalau pengadu tadi boleh bagi detail, saya dengan Cik Megat, staff saya Cik Megat, nanti mungkin kita boleh ambil maklumat pengadu ni dan mungkin kita akan bantu selepas ni lah. Maknanya kat sini terhadlah yang apa yang saya boleh buat. Alright, kita pergi kepada soalan kita yang terakhir, tapi saya combinekan dua penanya ni, iaitu Cik Samad dan juga Suhaili Faizi. Mungkin ini berkaitan dengan kerosakan duit. Kalau ada duit rosak, nak buat macam mana? Soalan pertama kepada Cik Samad. Kalau pada Suhaili pula, mungkin kerosakan juga. Dia kata, kalau ada setengah keping, ada dua, boleh dapat nilai penuh ke? Itu dah jelas. Silakan. Okey. Berbalik kepada slide yang saya tunjuk tadi lah, duit rosak kat mana nak tukar. Dan juga duit rosak tapi ada dua keping bahagian lain-lain. Nilai dia sama. Kalau RM2 tapi dua bahagian lah. Okey. Nanti saya akan tambah sikit lagi pasal
duit palsu juga. Saya tadi lupa nak cakap. Okey, soalan yang pertama kat mana nak tukar? Saya ulang lagi sekali lah. Kalau kita ada banyak duit rosak, kita menjaga duit kita yang dapat ni rosak. Kena makan ananai ke, terkoyak ke, whatever lah. Terbakar sikit ke. Kita kumpulkan duit yang rosak ni. Kalau boleh kita, letak lelok, selitipkan dia dekat kertas. Kita pergi kat kedai A4 kita selitipkan 1, 2, 3 lah rosakkan itu. Dan kita bawa pergi ke bank yang kita ada akaun. Kalau boleh bank cawangan utama lah. Katalah macam Sungai Petani. Katalah saya tinggal di Sungai Petani. Ada 5 biji Maybank. Ada 5 Maybank. Maybank kecil, Maybank besar. So saya pergi ke Maybank yang utama. Senang sikit. Biasanya dekat HQ kawasan tu lah yang mungkin ada kepakaran. Sebab apa? Benda ni, bank ni dia kena menilai. Dia nak tukarkan balik duit tu, dia kena nilai duit kita yang rosak tadi ni. Berapa dia punya kadar kerosakan tu supaya berapa peratus? 50% ke, 70% ke? Untuk ditukar balik. Jadi kita kena pergi ke bank yang cawangan utama dan bank tu kita ada akaun lah. So kita pergi dan tukar kat situ. Sebab buat masa sekarang ni kita tak boleh lagi tukar di bank negara sebab kita tutup kan. Kita tak berurusan dengan orang ramai sampailah mungkin COVID ni beransur pulih dan insyaAllah kita akan buka balik untuk orang ramai lah. So saya ulang lagi sekali, tukar di bank yang kita ada akaun. Okay, soalan yang kedua. Duit yang dia rosak tu ada dua bahagian. Setengah-setengah. Mungkin ni bahagian agung, lepas tu satu lagi dia ada bahagian ni yang rosak. So macam saya sebutkan tadi, pihak bank akan menilai kerosakan tersebut. Dia kalau setengah tu dia akan letak dekat satu template, adalah cara kiraan dia. Kalau duit tu betul-betul fall below the kawasan template tu, kurang daripada setengah, so dia tak ada value. Kita di mata kasar kita nampak macam setengah, tapi bila kita letak atas template kita tu, baru kita tahu oh ini dah kurang 50%. Jadi kita tak boleh terima. Tapi kalau sekiranya duit tu dia bahagian ni ke bahagian mana ke, kalau kita letak atas template tu kita nampak dia terlebih, maknanya duit tu lebih daripada setengah, lebih sikit lah. That's why yang saya kata RM2.60, RM2.70 tu. Sebab dia kalau setengah-setengah tu, kadang-kadang atas mata kasar memang nampak macam setengah. Tapi bila kita letak dekat atas kita punya template, baru kita nampak dia setengah ke bukan. Tapi kalau dia betul-betul lebih daripada setengah, maksudnya maksud saya, dia memenuhi kriteria yang kita anggap sebagai setengah, maknanya dia layak untuk menerima ni 50%, satu lagi bahagian 50%. So dia dapat RM1 lah. Macam tu jawapan dia. Okey, terima kasih Cik Zul. Okey Cik Zul, mungkin hari ini dapat kita kongsikan apakah tip dan juga nasihat Cik Zul berkaitan dengan topik. Silakan Cik Zul. Okey, jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, para peniaga, mana-mana yang belum berhijrah kepada pembayaran tanpa tunai ni, bolehlah consider untuk mula menerima dan juga menggunakan pembayaran tanpa tunai ni lah. Sebab pengalaman, user experience dalam menggunakan e-wallet ni ataupun duit now QR ke lebih baiklah daripada kita menggunakan cash. Tambah dalam situasi pandemik sekarang ni, apa saja cara yang boleh membantu untuk melindungi kita follow lah. Pakai double mask semua tu, pakai face shield lagi kan. So why don't kita mula beralih kepada pembayaran tanpa tunai. Sebab kita tak tahu kat mana virus tu akan datang kan, dalam datang duit kita ke, baju kita ke. So itulah nasihat saya, beralihlah kepada pembayaran tanpa tunai dan stay safe lah, jaga diri. Mana yang belum vaksin tu cepat-cepatlah mohon untuk vaksin. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Cik Zul masih bersama kami. Sekali lagi kepada anda yang terus mencari dan mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan program sembang-sembang SMB pada masa akan datang. Selagi saya kata kami pihak SMB memohon maaf atas kekurangan yang berlaku dalam kami jalankan dan apa yang disahkan oleh Bapak Cik Zul tadi supaya kita sentiasa menjaga diri dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zul. Waalaikumsalam.